Malam ini kita sudah sampai ke puncak jelajah reformasi kedua. Jelajah reformasi kedua ini adalah jelajah sejarah. It is also a historical journey. Kita imbas mula proses kebangkitan rakyat. Kita ingat semula bagaimana bermulanya satu perjuangan menegakkan keadilan dan demokrasi yang meletakkan rakyat Malaysia di dalam peta dunia sebagai rakyat yang mencintakan kebebasan, keadilan dan demokrasi. Ini bukan sengaja, bukan sesuatu yang terlepas cakap. Bila Presiden Obama hadir di Malaysia, pada mulanya tekanan oleh pemerintah supaya Presiden Amerika Syarikat tidak bertemu dengan ketua pembangkang. Tetapi Presiden Obama juga rasa tekanan bukan saja dari rakyat Malaysia tetapi seluruh dunia, kerana dunia masih ingat pada tahun 98 semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, dipenjara dan cerita kezaliman berlaku. Naik Presiden Amerika yang berada di sini sebut beliau datang ke sini tetapi dengar laungan reformasi di luar. Rakyat Malaysia yang berani berdepan dengan FRU, berdepan dengan asid, berdepan dengan tear gas. Dan waktu itu gelombang demokrasi seluruh Asia. Dan tidak ada kuasa besar boleh memandang rendah dengan kekuatan ini. Kita bukan ingin dapat bantuan dari Amerika Syarikat. Kita tidak perlu simpati dari kuasa-kuasa barat. Tetapi kita ingin menunjukkan rakyat Malaysia, rakyat yang bangga, rakyat yang cintakan keadilan. Kita mahu dunia mengakui dan mengiktiraf keberanian kita. Sahabat-sahabat kita, Mei 1 ini adalah tarikh keramat. Mei 1 bukan saja kita akan adakan perhimpunan besar-besaran untuk menentang GST, untuk menuntut hak pekerja, untuk menyatakan kita tidak lagi rela lihat rasuah penyelewengan berterusan. Mei 1 adalah hari keramat sejarah di mana kaum buruh bangkit untuk tuntut sesuatu perkara yang kita tidak tersangkar adalah satu hasil daripada perjuangan yang telah mengkorbankan jiwa, telah mengkorbankan ramai masuk penjara untuk menuntut supaya pekerja ini dapat 8 jam bekerja, dapat tidur 8 jam, dapat rehat 8 jam. Sebelum ini majikan tidak mengiktiraf hak ini. Majikan tidak mengiktiraf pekerja-pekerja mempunyai hak untuk membentuk kesatuan. Majikan tidak membenarkan demonstrasi. Kerajaan tidak membenarkan kita berhimpun. Beratus nyawa orang yang telah di seluruh dunia telah berjuang supaya hari buruh ini, hari pekerja sedunia ini diiktiraf sebagai hari cuti umum untuk seluruh dunia. Dan kita ingati hari Mei 1 ini dengan satu perhimpunan besar-besaran. Himpunan ini akan diadakan di Dataran Merdeka pada jam 2 petang Mei 1. Kita akan menyambut hari pekerja ini dengan semua berpakaian merah berhimpun di Dataran Merdeka. Kita ingin tuntut supaya GST dimansuhkan. Kita tuntut supaya kerajaan
menghormati hak asasi manusia. Kita ingin juga menegakkan satu kes kezaliman dalam sistem kehakiman kita. Kita masih ingat sistem kehakiman ini adalah asas tunggak kepada sistem demokrasi negara. Kalau hakim tidak berani untuk menegakkan, menjaga keadilan, tidak ada sesiapa yang selamat. Kita masih ingat kebangkitan reformasi pada tahun 90-an adalah kerana rakyat tidak lagi percaya kepada sistem kehakiman. Kita lihat bagaimana peguam-peguam yang hebat telah mengeluarkan hujah-hujah, bukti-bukti yang menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. Mantan Perdana dan Timbalan Perdana Menteri kita melalui pelbagai dugaan dan melalui mahkamah kita tidak dapat keadilan. Oleh itu pada April 1999 kita bangkit, kita menyatakan rakyat adalah hakim negara. Dan kini rakyat Malaysia sekali lagi berdepan di dalam satu dilema yang kita semua sebagai warga negara harus mengambil berat. Kita akan sekali lagi melihat dan meneliti apakah proses pengadilan yang bakal diadakan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jelas tadi saudara Mani telah ceritakan proses kehakiman yang tidak adil pada Mahkamah Rayuan ini. Tapi rakyat Malaysia akan buka mata, dunia akan buka mata untuk melihat bagaimana pembicaraan di Mahkamah Persekutuan. Dan kita memang tidak yakin hakim atau mahkamah akan menegakkan dan mempertahankan keadilan. Tetapi kita optimis juga kerana kita yakin kepada kekuatan rakyat. Kita yakin kepada persaudaraan di antara kita. Kita yakin terhadap keberanian rakyat Malaysia. Dan kita harus mula gerak dari sekarang. Kita tidak rela melihat saudara Anwar Ibrahim dihukum. Tidak rela melihat saudara Anwar Ibrahim masuk penjara. Kini hukumannya 5 tahun. Rakyat Malaysia harus membuat keputusan. Anwar Ibrahim telah menyumbangkan sepanjang hajatnya untuk memperjuangkan hak rakyat. Mula dari orang muda sebagai anak mahasiswa, memperjuangkan hak setinggal, memperjuangkan petani yang miskin, memperjuang untuk mempertahankan rakyat Mahain yang menghadapi kebuluran, kelaparan. Dan sepanjang hajat, Anwar Ibrahim tidak kejar pangkat, tidak kejar kekayaan, rela berhadapan dengan pelbagai dugaan, pelbagai kezaliman. Dan kini kita sekali lagi lihat, sungguh pun Anwar bebas selepas kes fitnah pertama. Pembesar-pembesar yang ingin menjaga kekayaan kroni mereka sekali lagi ingin menggunakan sistem dan institusi negara untuk mempenjarakan Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan, yang akan dipenjarakan bukan Anwar Ibrahim jasadnya saja. Yang akan dipenjarakan adalah harapan rakyat Malaysia, harapan anak cucu kita yang ingin melihatkan negara kita makmur, negara kita demokratik, ingin melihat masyarakat kita saksama, dan kita tidak akan membenarkan hakim-hakim atau pembesar-pembesar zalim dan rasuah ini untuk mempenjarakan jasad Anwar Ibrahim. Kita tidak akan membenarkan
harapan kita hancur kerana ketamakan, kerakusan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional UMNO ini. Oleh itu saya menjemput semua pada Mei 1 ini. Yang ada di sini tidak cukup. Sekurang-kurangnya hantar 50 lagi SMS. Pastikan ramai turun. Saya ingin bawa satu berita baik. Pagi ini Wakil Pakatan Rakyat sudah bertemu dengan pihak PDRM. OCPD Kuala Lumpur telah akur kerana kita bawa keputusan mahkamah terhadap saudara YB Nazmi bahawa Akta Perhimpunan Aman ini membenarkan rakyat Malaysia berhimpun secara aman tanpa senjata dan tidak ada mana-mana halangan terhadap perhimpunan ini. Sungguh pun dalam akta ini menyatakan 10 hari untuk maklum kepada polis. Tapi hakim berpendapat bahawa 10 hari ini bukan syarat untuk mengadakan perhimpunan. Hanya untuk maklum supaya polis boleh menyediakan kerja-kerja menjaga keamanan. Oleh itu, kita telah bersetuju bahawa kita dapat berhimpun di depan dataran asalkan kita tidak masuk dalam padang kerana padang ini sekarang di bawah renovation. Itu syarat yang kita agak munasabah dan kita boleh setuju. Dan saya harap kita bersama-sama berhimpun datang beramai-ramai. Dan ini adalah satu permulaan untuk menunjukkan kekuatan rakyat Malaysia. Bukan saja untuk menentang GST, tetapi isu yang lebih penting iaitu keadilan. Keadilan bukan saja untuk Anwar Ibrahim, keadilan untuk rakyat Malaysia. Keadilan ini adalah harapan anak cucu kita, harapan rakyat Malaysia. Dan dengan ini, saya sekali lagi tegaskan, jangan kita lepaskan peluang ini. Jangan kita lepaskan peluang keemasan ini untuk menunjukkan rakyat Malaysia yang insaf tentang hak kita, yang akan mempertahankan masa depan negara ini dengan berani. Dan ini adalah sedikit pesan dari saya, dan saya harap orang-orang Pandan dan seluruh Kuala Lumpur kita mobilize supaya Mei 1 ini adalah satu kejayaan. Dan ini juga akan menjadikan satu ingatan kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Jangan sekali-sekali fikir mereka boleh menentang arus kebangkitan rakyat. Jangan mereka fikir boleh mereka penjarakan, kurungkan Anwar Ibrahim dan rakyat akan senyap, rakyat akan terima hakikatnya. Tidak, sudah tentu tidak. Kita akan bangkit semula. Kita akan bangkit untuk menegakkan keadilan. Kita akan bangkit untuk membawa gelombang reformasi kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. 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 Sekian, terima kasih.